وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah perkenannya masih lagi diberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita, dan kita masuk ke muka surat 25, huraian sifat yang ke-10, hayah artinya hidup. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Huraian sifat yang ke-10, hayah artinya hidup. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat hayah, artinya penghidup, iaitu satu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan ruh. Dan jika ruh itu qadim sekalipun, kerana jikalau hidup ia dengan ruh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadikan muttasil pada zat, atau dikatakan jisim, yakni benda-benda yang diterima bahagi. Maka iaitu batil pada bicaraan wahdaniyah dan mukhalafatuhu lil hawadith, yang lepas kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Dan sifat hayah itu tidak ada baginya ta'alluq, hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain jua. Dan dalil atas adanya sifat hayah dan tidak mati itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, nescaya adalah ia mati. Dan jika ia mati, nescaya tak dapat menjadi ia akan makhluk ini, dan iaitu batil, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau begitu, tetaplah dan kejaplah di hati bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat penghidup, menghidup, dia tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar yang muwafaqah dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, huwal hayy la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Mu'min ayat 65. Artinya Allah itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan Dialah. Maka hendak berdoalah kamu akan Dia, hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas baginya agama. Pujian-pujian itu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maka nyata di dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayah, ianya tidak mati. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita sambung perbincangan dan kita masuk pada sifat yang ke-10. Sifat ke-10 ni sifat hayah ataupun sifat hidup. Sifat hayah atau sifat hidup ni tanpa dihurai pun boleh faham dah. Sebab kalau tak hidup lawannya mati. Kalau mati jadi Tuhan macam mana? Makhluk sendiri pun hidup. Jadi awal-awal lagi kita, mana akal kita pun tak boleh menerima dah. Cuma kita nak lihat apa perbahasan yang ada di dalam sifat hayah ini. Okey, baik. Kata pengarang rahimahullah, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Ni setiap kali, setiap minggu pun kita akan jumpa ni. Wajib pada syarak ma yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Benda yang diberi pahala pada pelakunya dan diberi dosa pada meninggalkannya. Atas tiap-tiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Aqilun balighun. Dua syarat bagi mukallaf: orang yang aqil, orang yang baligh. Apa yang wajib atas dia tu? Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat hayah. Wajib kena i'tiqad dalam hati dia adanya sifat hayah pada Allah. Ni terang-terang. Kalau menolak sifat hayah memang jelas terang lagi nyata lah. Sebab akal yang waras pun tidak boleh menerima kematian Tuhan. Mana-mana pun tak boleh terima. Sebab itu bila kita lihat kepada peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Kan berlaku pertikaian di kalangan masyarakat pada ketika itu. Macam mana Tuhan boleh mati, hancur, berkecai. Tinggal seekor je hidup besar sekali. Takkan Tuhan bunuh member sendiri? Sifat mati itu sendiri tak boleh terima akal dah. Tanpa perlu diperbahaskan pun tak boleh diterima akal bahawasanya sifat hayah ini tidak ada pada Tuhan. Dipanggil mustahil pada akal. Jadi nak tak nak, bila kata ada akal, maka sabitlah bagi Tuhan itu mesti kena ada sifat hayah, sifat hidup. Cuma kaifiat hayah atau kaifiat hidup, tata cara hayah, tata cara hidup itu berbeza dengan makhluk. Dia berbeza dengan makhluk. Jangan kita beranggapan hidupnya Tuhan macam hidupnya kita. Tak sama, jauh beza. Baik, kita tengok ada perbahasan dia bawa nanti. Iaitu satu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup tidak mati. Mana hayah ni dia satu sifat yang memang ada pada zat. Kita ni hidup ini kita kerana menumpang. Kita diberikan satu benda yang menumpang pada jasad kita menyebabkan kita hidup. Yang disebut sebagai ruh, yang disebut sebagai nyawa. Jadi kita ni kita tumpang. Bila roh tadi dia ambil balik, tak ada lah kita mati. Jadi Allah ni, mana hidupnya Allah, dia tak ada kaitan dengan nyawa, tak ada kaitan dengan ruh, tak ada kaitan dengan satu apa benda pun. Sebab hayah itu sendiri satu sifat yang memang ada pada zat dia. Bukan satu benda yang baru mendatang, bersabit, bertampal atau menempel dengan jasad yang ada. Dia berbeza dengan makhluk. Sebab itu dia kata kat sini, hidup Allah Ta'ala tidak dengan ruh. Jika ruh itu qadim sekalipun. Dia tak ada kaitan dengan ruh. Makhluk ni, kita ni ada ruh. Bagi makhluk, hidupnya makhluk, kita bersandar dengan ruh. Ruh kita ada dua. Satu ruhul hayah. Ruhul hayah yang menentukan hidup ataupun matinya kita. Satu lagi dipanggil ruhul yaqazah. Menentukan sama ada jaga atau tidurnya kita. Lepas tu orang kata bila tidur ni mati kecil, roh kita keluar. Bukan ruhul hayah, tapi ruhul yaqazah tu yang keluar. Roh yang jaga kita tentang waktu jaga dan waktu lena. Jadi bila roh jaga tu keluar, kita pun tidur.
Maksudnya apa? Maksudnya bila satu roh tu hilang dah, kita dah tak boleh kawal dah diri kita. Sebab tu kadang-kadang tengah memandu boleh terlelap. Tengah ada setengah-setengah orang tengah berdiri boleh terlelap lagi. Menunjukkan kita tidak ada kawalan dalam tidak ada kekuatan untuk mengawal roh tadi. Sebab itu bergantungan kita dengan roh. Kita ni bergantung dengan roh. Apatah lagi ruhul hayah, roh yang menentukan hidup mati kita. Jadi apabila roh tadi keluar, tak ada mati. Adapun bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada kaitan dengan roh. Hidup dia adalah satu sifat yang ada pada zat. Jadi tidak ada satu benda pun yang tiba-tiba Tuhan ni mati sekejap ke, ataupun terlena sekejap ke, tak ada. Sebab dia bukan berkait dengan roh. Bagi makhluk, kita ni ada kaitan dengan roh. Selagi roh tak ada dalam tubuh kita, selagi itu kita jaga. Selagi roh itu ada dalam tubuh kita, selagi itu kita ni masih lagi hidup. Jadi kalau roh kita ni keluar daripada tubuh kita, maka mati kita. Sebab itu roh al-hayah yang ada pada kita ni bukan mutlak. Kehidupan kita ni bukan mutlak, bukan sesuatu yang abadi selama-lamanya. Sebab kita bergantung kepada ruh yang dianugerahkan kepada kita. Jadi benda bila diberi pinjam, orang beri pinjam barang pada kita, sampai masa tuan dia nak ambil balik, kita boleh halang tak? Kita tak boleh halang. Maka begitulah juga dengan ruh. Ruh ini miliknya Allah, dan kita pun tidak mengetahui berkaitan dengan ruh kecuali dengan kadar yang sedikit yang diceritakan oleh Allah dan Rasul sahaja. Dalam salah satu pertanyaan Yahudi kepada Nabi itu, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ar-ruhu min amri rabbi. Roh-roh ini urusan Tuhan. Dia punya. Ikut dia lah nak buat macam mana. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan roh kecuali suatu kadar yang sangat sedikit. Kadar yang sangat sedikit. Mana kadar kita tahu? Ada roh kita hidup, tak ada roh kita mati. Itu je kita tahu. Perbahasan roh kita tahu. Tapi apa nama ni yang syahid yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan, qulir ruhu min amri rabbi. Dia ni kerja urusan Tuhan. Jadi maksudnya dia ni benda milik Tuhan. Bila benda milik Tuhan, dia beri pinjam pada kita, dia tumpang, dia letakkan pada tubuh kita. Selagi ada pada tubuh kita, hiduplah kita. Tapi bila dia nak ambil balik, kita tak boleh halang. Buatlah macam mana sekalipun. Ada timbul ilmu hidup sepanjang zaman lah. Kan? Ada. Arwah ayah saya dulu pernah cerita, ada orang datang jumpa dengan dia, tanya, Ustaz nak belajar ilmu alif tak? Ilmu alif macam mana? Kalau alif batal kenal. Ilmu alif, ilmu muda selama-lama, tak mati-mati. Hak mengajarnya, hak datang nak bagi ilmu tu jalan pakai tongkat. Ilmu muda selama-lama, tapi hak datang nak ngajar pakai tongkat jalan. Tak ada benda tu karut. Kita berejahlah buat apa nama ni, wujudkanlah formula macam mana, kita tak boleh lagi. Sebab hidupnya kita bergantung kepada roh tadi. Selagi roh ada dalam jasad, hidup. Roh tak ada dalam jasad, umur berapa pun kita, keadaan mana pun kita, maka sadaqallah lah hidup kita. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan ataupun al-hayah yang dimiliki oleh Allah ini, dia bukan hayah macam kita. Bukan hayah yang ditentukan dengan ruh, bukan hayah yang ditentukan oleh nyawa, bukan hayah yang ditentukan oleh satu garis masa tertentu, tidak. Tetapi dia satu sifat mutlak yang hakiki ada pada zat Allah. Sebagaimana kita melihat kepada sifat-sifat yang lain. Sifat apa nama ni? Sifat salbiyah, sifat nafsiyah. Semua sifat ni dia bersandar pada Allah. Dia duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dia tak ada kaitan dengan tumpangan-tumpangan benda yang lain. Sebab itulah wujudnya Allah, hayahnya Allah Subhanahu wa taala ini, dia tidak ada kesudahan. Sebab dia satu sifat yang ada pada zat, bukan satu benda mendatang yang disebabkan tumpangan sesuatu. Nah, itu beza antara hidup atau hayahnya kita dengan hayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika roh itu qadim sekalipun, andai kata ada roh yang qadim sama qidam dengan zat Allah pun tak boleh berlaku juga. Roh ni makhluk ciptaan Allah. Andai kata roh itu sendiri pun sifatnya qidam, qadim juga sebagaimana zat, pun takkan berlaku hayahnya Allah disebabkan roh. Hayahnya Allah sebabkan roh. Kenapa tak boleh berlaku? Sebab roh itu sendiri adalah makhluk. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Maka roh itu sendiri adalah makhluk. Bagaimana nak disandarkan roh itu kepada zat Allah, sedangkan roh itu adalah makhluk? Soalan paling senang kita boleh tanya pada diri kita, kalaulah roh itu Allah ni hidup dengan sebab roh, roh itu makhluk. Sebelum Allah jadikan roh, Allah hidup dengan apa? Ada jawapan tak bagi soalan tu? Tak ada jawapan. Sebab tu tak boleh sandarkan roh itu kepada Allah. Sebab roh adalah makhluk, sekalipun dia bersifat qidam juga. Kerana dia tak boleh bebas, dia tak boleh lepas daripada sifat dia nama makhluk. Okey, baik. Kerana jikalau hidup ia dengan ruh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadikan muttasil pada zat. Ini balik pada perbahasan wahdaniyah dulu. Wahdaniyah ada 3, ada zat, sifat dan ada af'al. Wahdaniyah pada zat Allah itu tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Zat Allah tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Mana zat Allah adalah zat yang maha satu. Zat yang maha satu. Ini sambil kita ingat balik tajuk wahdaniyah. Zat Allah zat yang maha satu. Apabila kita kata ada ruh, maka dia ternafi wahdaniyah pada zat. Kenapa? Kerana telah berlaku kam muttasil. Apa makna kam muttasil? Bilang-bilangan yang berlaku secara sambungan terus. Bilang-bilang yang berlaku secara sambungan terus. Apa pula bilang-bilang berlaku secara sambungan terus? Baik. Macam kita ni, satu juga. Tapi kita tidak disebut sebagai wahdaniyah yang mutlak. Kita satu, tapi satu kita ini murakkab min ajza. Murakkab min ajza. Satu kita adalah satu yang tersusun daripada beberapa juzuk perkara. Susunan dari juzuk perkara ini dia panggil kam. Dia panggil sebagai kam. Jadi antara juzuk-juzuk yang ada pada kita ini, salah satunya adalah juzuk luar dan juzuk dalam. Juzuk luar, juzuk dalam. Apa dia juzuk luar, apa dia juzuk dalam? Juzuk luar adalah jasad kita. Jasad kita. Juzuk dalam adalah roh kita. Jadi gabungan, tarkib, himpunan antara jasad dengan roh menjadikan satu makhluk. Menjadikan satu makhluk. Tapi satu makhluk ini bukan wahdaniyah. Kerana dia telah tarkib. Dia telah tersusun daripada beberapa perkara. Sebab tu satu kita ni kita tak boleh dengan wahdaniyah. Mana satu-satulah. Saya ada seorang, Pak Imam ada seorang. Tapi satu kita ni tidak disebut wahdaniyah. Kerana bukan ketunggalan mutlak. Kita satu hanya kerana tiada yang kedua. Maka dipanggil satu tapi bukan mutlak. Itu beza dia. Tapi satu kita ada bahagian-bahagian.
Mana bahagian luar kita disebut sebagai jasad atau jisim, bahagian dalam kita dipanggil sebagai ruh. Maka gabungan jasad dengan ruh menjadikan kita satu hamba, satu makhluk yang namanya manusia dengan ciptaan jasadnya begini. Macam segini. Jadi yang ini dia panggil murakkab nama dia. Dia panggil murakkab. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala ada ruh. Andai kata Allah ini ada ruh. Maka Allah akan ternafi wahdaniyah dia. Kenapa ternafi wahdaniyah? Sebab Allah ada diri luar dan ada diri dalam yang disebut sebagai ruh. Jadi satunya Allah tersusun daripada dua. Satu zat, satu ruh. Zat dia mana seolah-olah Allah ni ada jasad macam kita juga. Maka Allah ni gambarannya sama macam makhluk juga. Apabila kita kata adanya ruh bagi Allah Ta'ala. Lepas tu tak boleh kita kata Allah ada ruh. Satu dia kata tadi, sekalipun ruh itu sifatnya qadim, tetap tak boleh juga. Sebab dia akan menafikan wahdaniyah. Sedangkan sifat wahdaniyah telah kita bahaskan, telah kita jelaskan dan telah kita i'tiqadkan bahawasanya tidak akan berlaku mana-mana bentuk kam, sama ada muttasil atau munfasil pada ketiga-tiga aspek. Dalam zat tak berlaku, dalam sifat tidak berlaku, dalam af'al juga tidak berlaku. Maka sabit pada situ, maka tak boleh juga kita sandarkan ruh kepada Allah. Lantaran itu hidupnya Allah bukan kerana adanya ruh. Kunci kat situ terus. Atau dikatakan jisim, yakni benda-benda yang diterima bahagi. Tu saya sebut tadi lah. Bila ada kam tu, benda yang diterima bagi. Dia kam ni asalnya bahasa Arab. Bahasa Melayu dia bilangan. Maksud pada kam ni makna bilangan. Sebab tu kalau orang tanya umur kita, kam umruka, berapa umur kamu? Orang tanya kereta ada berapa biji, orang Arab akan tanya kam sayyaratuka, berapa buah kereta kamu ada. Jadi kam ni dia merujuk kepada bilangan. Jadi bagi Allah kam adalah mustahil. Sama ada secara muttasil, bergantung, bersambung terus, atau munfasil, secara bercerai. Apa-apa kam pun ternafi pada Allah. Itu maksudnya terima bagi. Jadi kalau kita kata Allah ni ada ruh, otomatik Allah terima bagi. Macam mana terima bagi? Ada diri dalam satu lagi yang namanya ruh. Jadi pada satunya Allah itu ada dua. Dah jadi terima bagi dah. Satu yang ada dua. Tak boleh. Sebab wahdaniyatullah adalah sifat yang mutlak. Satu, tunggal, esa yang tidak ada sebarang bentuk takrifan yang membawa kepada dua. Maka iaitu batil. Mana benda ni salah pada bicaraan wahdaniyah. Bicara wahdaniyah mana? Bila kita sabit dengan roh, maka kita seolah-olah telah membatalkan sekali wahdaniyah dia. Membatalkan sekali wahdaniyah. Dan mukhalafatuhu lil hawadith. Dan kita juga bila kita sandarkan roh kepada Allah juga, kita telah membatalkan sifat mukhalafah. Kenapa kita batalkan mukhalafah? Sebab bila ada jasad dan ada roh, maka Allah ini tak mukhalafah. Allah tidak mukhalafah. Allah jadi mumatsalah. Allah jadi sama dengan makhluk. Kenapa? Sebab makhluk ada jasad, ada ruh. Pokok kayu ada jasad, ada ruh. Binatang ada jasad, ada ruh. Manusia ada jasad, ada ruh. Jadi bila kita kata Allah ada ruh, cuma ruh Allah qadim tak sama dengan kita. Kita tukar gitu. Contoh ya, kita guna ayat gitu. Allah ada ruh tapi ruh Allah tak sama dengan kita. Ruh Allah sifatnya qadim. Kita kata. Bila kita kata gitu, automatik salah juga. Kenapa? Sebab dia akan jadi mukhalafah. Dia akan jadi mumatsalah. Dia menafikan mukhalafah.
Nafi atau mukhalafah? Mukhalafah makna bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Apa maksudnya? Allah sama sekali tidak akan pernah sama dengan mana-mana makhluk. Ini kita dah bahas panjang dulu. Jadi apa sahaja yang boleh dikaitkan dengan makhluk, tak boleh dikaitkan dengan Allah sebab dia mukhalafah. Sebab itu kita kata Allah ada tangan, ada kaki, ada mata, tak boleh. Samalah perihal perbahasan ini dengan menyandarkan ruh kepada Allah Ta'ala pun tak boleh juga. Bila Allah ada ruh, maka ternafi mukhalafah. Kenapa? Sebab makhluk juga ada ruh. Jadi kat sini berlakulah sifat mumatsalatuhu lil hawadith, bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Kenapa sama? Sebab sama-sama ada ruh. Boleh terima tak? Tak boleh. Maka kita panggil dia mustahil. Panggil dia mustahil. Yang lepas kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Mana dua-dua sifat ni telah kita bahaskan lah. Telah kita bincangkan secara panjang, secara tuntas, secara detail tentang kedua-dua sifat ini. Dan rasanya dua sifat ni pun yang paling panjang kita bincang. Dua sifat mukhalafah dengan wahdaniyah ni. Jadi untuk nak tengok lebih lanjut, kita refer balik kepada tajuk tersebut lah. Refer balik pada tajuk tersebut. Baik. Dan sifat hayah itu tidak ada baginya ta'luk. Hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Baik. Kalau kita lihat kepada sifat ma'ani, mana-mana sifat ma'ani? Ilmun, sama', basar, kalam. Itu sifat ma'ani panggil. 7 sifat ma'ani tu. Semua sifat ma'ani ni ada ta'aluk-ta'aluk dia. Ada ta'aluk-ta'aluk. Mana ta'aluk ni senang bahasa kita kata ada tugas-tugas dia. Ada peranan-peranan dia yang kena buat. Sifat hayah dia tidak ada ta'aluk. Sifat hayah dia tak ada ta'aluk. Tetapi tanpa sifat hayah dia menafikan semua ta'aluk sifat ma'ani. Tanpa sifat hayah dia menafikan semua ta'aluk sifat ma'ani. Dia sendiri tak ada ta'aluk. Sebab apa? Sebab dengan hayah baru boleh berjalan semua benda. Kalau tak ada hayah, dia tidak hidup, maka ternafilah semua sifat ma'ani. Bukan saja ma'ani, dengan sifat Tuhan semua sekali boleh ternafi. Sebab dia tak hidup. Bila dia tak hidup, berlaku tak sifat? Seorang yang dah mati. Seorang yang dah mati, dah selamat ke bumi dalam kubur. Ada lagi tak sifat dia tinggal atas muka bumi? Ada dah. Yang ada cuma cerita-cerita lama dia je lah. Tapi sifat-sifat dia tak ada dah. Sebab-sebab dia tak ada. Dan dia tak boleh bersifat dengan sifat baru lagi lah. Tak boleh sebab dia dah mati. Jadi waktu kata, bila tidak ada hayah, bila Allah ini tidak hidup, Allah ini tidak hayah, ada tak sifat ilmu? Tak boleh. Ilmu tu nak bersandar ke mana? Sama nak bersandar ke mana? Mukhalafah nak bersandar ke mana? Mana semua sifat akan ternafi, bukan saja sifat ma'ani. Cuma yang lebih jelas untuk kita nampak sifat ma'ani lah. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani sangat berkait rapat pergantungan dia dengan sifat hayah. Jadi hayah ni dia tidak ada ta'aluk, tapi mengesah dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi dengan hidup Allah boleh melihat. Dengan hidup Allah boleh mendengar. Dengan hidup Allah boleh berkata-kata. Dengan hidup Allah boleh berilmu. Dengan hidup Allah berkuasa. Dengan hidup Allah boleh berkehendak. Tanpa hidup habis semua, tak boleh jadi. Itu maksud dia. Dia hanya mengesah dan membolehkan. Tapi dia sendiri tidak ada ta'aluk dia. Dan dia pun tak berkehendak kepada ta'aluk pun. Sifat hayah ni dia tidak berkehendak kepada ta'aluk. Dia tidak nak tidak ada perbicaraan pun tentang ta'aluk. Sebab dia menentukan ada atau tak ada je.
Kan? Ada atau tak ada? Dia takluk, yang takluk ni, pentingnya takluk ni apabila dia berkait dengan manusia, berkait dengan makhluk. Kan maksudnya berkait dengan makhluk. Jadi sebab itu dalam sifat kudrah ada takluk dia. Sebab kudrah ini ada kaitan dengan makhluk pada kekuasaan penciptaan dia. Iradah ada takluk dia sebab ada kaitan dengan manusia dan dari sudut kehendak. Ilmun, sama, basar, semua ada kaitan dia. Maka dia perlu kepada perbicaraan ta'alluq untuk kita melihat sudut pandang yang jelas supaya tidak ada persamaan antara sifat tadi yang dimiliki oleh Allah dengan apa yang ada pada makhluk. Saya dah sebut sebelum daripada ini, sifat ma'ani ni, 7 sifat ma'ani. Ilmun, hayyun, sama, basar, kalam, qudrah, iradah. 7 sifat ma'ani ni, dia dari segi ungkapannya seolah-olah macam makhluk pun terguna pakai. Makhluk guna pakai. Sama, mendengar. Allah mendengar, makhluk pun mendengar juga dengan cara makhluk, kan? Basar, melihat, makhluk pun melihat juga. Kita pun sedang melihat, tuan-tuan sedang melihat sekarang ni. Jadi kita nak membezakan skop dia. Kita nak membezakan skop tadi, apa perbahasan yang ada yang membezakan antara sifat ma'ani yang ada pada Allah dengan penggunaan pakai perkataan itu pada makhluk. Sebab kita tak nak hanya Allah melihat dengan mata. Bagaimana matanya? Matanya yang selayaknya baginya. Tak ada kesudahan dalam cerita tu. Tak ada kesudahan. Sebab kalau kita kata dengan ungkapan demikian, kita boleh timbulkan persoalan balik. Rimau pun melihat dengan mata yang selayaknya bagi rimau. Sama tak mata rimau dengan mata manusia? Tak sama, sebab mata rimau layak bagi dia. Lepas tu orang tanya pula mata kucing, orang tanya pula mata monyet, orang tanya pula mata ikan. Tak habis cerita dia. Jadi kita nak melihat sudut pandang, skop dia biar jelas. Mana sifat ma'ani ni biar jelas. Perbahasan yang dibawa oleh untuk Allah, yang nak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini skop dia. Yang ada ta'alluq suluhi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadith, ada ta'alluq qabdah dan sebagainya. Untuk kita lihat skop dia. Untuk kita lihat skop supaya tidak berlaku kesamaran antara sifat yang ada pada Allah dengan sifat yang ada pada manusia, daripada makhluk-makhluk yang lain. Adapun bagi sifat hayah, sebab memang telah jelas dan terang. Jelas terang. Perbahasan dia cuma satu. Apa dia? Makhluk hidupnya dengan roh, Allah hidupnya tidak melalui roh. Jelas dah kat situ. Jadi dia tidak perlu kepada perbahasan atau skop ta'alluq untuk dibincangkan. Sebab itu dia tidak berkehendak, pertajuk ini tidak berkehendak kepada perbincangan ta'alluq, dan dia memang tidak ada ta'alluq. Jadi kena faham kedudukan. Baik. Habis itu. Dan dalil atas adanya sifat hayah dan tidak mati, itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, nescaya adalah ia mati. Dan jika ia mati, nescaya tak dapat menjadi ia akan makhluk ini, dan iaitu batil. Dalil pun mudah. Dalil dia mesti Allah kena hidup. Kalau Allah tak hidup, mana Allah mati. Bila Allah mati, siapa yang buat makhluk? Makna dia belum mati lagi. Belum mati lagi. Habis lepas dia mati, bila dia nak mati? Bila nak mati? Tak tahu bila. Baik, tak tahu bila. Last kali lepas pada makhluk nanti baru dia mati. Habis syurga neraka nanti siapa jaga? Kan? Jadi maksudnya benda ni logik akal pun kita dah boleh tolak. Tentang sifat maut atau sifat mati yang disandarkan kepada Allah. Sebab itu saya kata tajuk ni sebenarnya tajuk yang senang. Sebab akal kita bila sebut tentang hidupnya Allah ini, otak kita memang otomatik akan terus menerima tanpa apa-apa takwilan tentang sifat hayah atau sifat hidup. Cuma yang kita nak bahaskan sedikit bagaimana tata cara hidup itu.
Jadi saya dah jelaskan tadi, makhluk hidupnya perlu kepada ruh, adapun Allah tidak bersandar kepada ruh kerana dia sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi habis kat situ. Dalil, kalau mati tak boleh ada makhluk. Makhluk ada tak? Ada. Sampai sekarang ada lagi makhluk. Bila dia nak mati? Tak tahu bila nak mati. Last sekali nanti dia mati. Bila last sekali? Kalau dah syurga neraka pun tak ada ending. Jadi maksudnya dia tak mati juga. Bila tak mati juga, sabitlah sifat hayah bagi Allah Ta'ala. Tu je dalil dia. Mudah ke tu? Wallahu a'lam. Isya'ah. Kita beri ruang pada azan. Lepas tu baru kita masuk dalil ayat Quran. Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم رب أجل إنك لا تغفر اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kalau begitu tetaplah dan kejaplah di hati
bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat menghidup, dia tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muwafaqah dengan pengakuan Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya, Huwal Hayy, dialah Allah yang maha hidup. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan layak disembah melainkan Dia. Fad'uhu, maka berdoalah kepadanya. Mukhlisina lahuddin, hal keadaan ikhlas bagi agama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan serua sekalian alam. Baru sabit dengan ayat Quran kan. Jadi ayat Quran pun Allah ulang banyak kali, dan kita pun boleh dikatakan setiap hari akan menyebut dan mengisbatkan hidupnya Allah. Dekat mana kita isbatkan hidupnya Allah? Kita perasan tak? Hari-hari kita sebut Allah ni hidup. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal al-hayy. Hari-hari kita sebut Hayyul Qayyum tu. Dalam apa nama, dalam ayat kursi, dalam wirid lepas sembahyang. Wirid lepas sembahyang pun banyak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maknanya setiap hari kita mau ulang. Lepas tu sifat al-hayy ini dia mudah nak melekat, mudah nak faham. Sebab kita memang telah mengisbat, mengakui, mengulang-ulang menyebut Allah itu maha hidup. Allah itu maha hidup. Allah itu maha hidup. Cuma yang kita tak jelasnya macam mana aje. Sebab tu dibahaskan tadi, hidupnya tanpa perlu kepada ruh. Sebaliknya, dia adalah sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala. Bukan sebagaimana makhluk yang hidupnya bersandar kepada ruh. Jadi itulah pengakuan di dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Banyak ayat yang Allah sebut Al-Hayy, Al-Hayy, Al-Hayy. Malah ada orang sebahagian daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh orang dulu-dulu kan, Ya Hayyu Ya Qayyum tu. Mana dalam alam Melayu zikir Ya Hayyu Ya Qayyum ni glamour sangat dah. Macam-macam apa nama ni yang diturunkan oleh orang tua-tua dulu. Dia sebenarnya untuk mengisbatkan, yang pentingnya bila kita isbat Allah itu maha hidup, Allah itu maha hidup, Allah itu maha hidup. Jadi i'tiqad kita lah, hati kita ni kukuh sebenarnya. Bila hati kita ni kukuh, pegangan kita dengan Allah tu kukuh, apa pun yang kita minta pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ni yang jadi masalah bagi kita, sebab dalam hati kita tak apa kukuh. Kita nak isbatkan Allah itu, kita masih lagi banyak goyangnya. Datang ujian da'iyah baru sikit aja, tak banyak, sikit datang kita dah mula dia banyak sangat. Sepatutnya sifat 20 ni tak ada dah, mati terus, pam dalam hati terus. Tanam dia biar kukuh. Jadi sebagaimana kita memahami hayah, kita kuncikan dia dalam hidup sehingga tak boleh menerima langsung sifat mati, sifat tidak hidup ini, maka begitulah dengan sifat-sifat yang lain juga. Perlu kita patrikan dengan kekuatan yang sama di dalam jiwa kita. Barulah kita tak goyang dengan apa juga yang datang kepada kita. Maka nyata di dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayah, ianya tidak mati. Sabit mana jelaslah bagi kita Allah itu sememangnya dia hidup dan tidak akan berlaku mati sampai bila-bila. Kenapa? Sebab hidupnya Allah tidak ada kaitan dengan roh, tidak ada ketetapan masanya yang tertentu, kerana tidak ada mula dan tidak akhir pada dia. Jadi hiduplah dengan keadaan yang mutlak bagi Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, manfaatkanlah kepada kami apa yang kau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami apa jua yang boleh memberi manfaat kepada kami. Tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman, bangkitkan kami ke syurga bersama orang yang beriman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.